Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu lagi pendedahan terbaru berkaitan dengan tindakan Perikatan Nasional yang ingin menebuk atap lagi. Ini terbukti apabila satu lagi pendedahan rahsia yang lama tak kita tahu, akhirnya kita tahu. Dikatakan daripada Astro Oni bahawa UMNO Johor akhirnya mendedahkan bahawa memang Perikatan Nasional sedang giat memujuk ahli parlimen UMNO. Saudara-saudara sekalian, ini satu perkara yang memang bukan yang kita ingini. Sebagai rakyat Malaysia, kita inginkan kestabilan politik, ekonomi dan sosial. Namun demikian, tindakan ahli politik yang cuba untuk mahu rampas, berampas dan dirampas lagi membuatkan kita mula menjadi resah. Manakan tidak resah kalau kita sudah pernah melalui langkah Sheraton yang menyebabkan negara kita terumbang-ambing selama lebih kurang 2 atau 3 minggu. Ini menyebabkan ramai netizen rakyat Malaysia yang rasa trauma. Saya secara pribadi masih trauma dengan kejadian langkah Sheraton, kerana pada waktu itu seakan-akan negara dalam keadaan kekosongan. Saudara-saudara sekalian, UMNO Johor sekali lagi mendedahkan bahawa Perikatan Nasional giat pujuk ahli parlimen UMNO dan memang disahkan Perikatan Nasional memujuk UMNO. UMNO Johor mendedahkan Perikatan Nasional PN kini sedang giat memujuk ahli parlimen parti itu untuk menyokong mereka. Setiausaha UMNO Johor, Datuk Abdul Halim Sulaiman berkata, pujukan dan rundingan yang cuba diadakan beberapa pemimpin bagaimanapun ditolak ahli parlimen UMNO. Jelasnya ahli parlimen UMNO lebih bermaruah dan berkredibiliti apabila menolak untuk berunding demi hasrat Perikatan Nasional untuk menubuhkan kerajaan di Putrajaya, terutamanya selepas kemenangan pilihan raya kecil PRK Parlimen Kemaman. Memang ada usaha-usaha yang sedang dan telah dibuat oleh beberapa pemimpin Perikatan Nasional untuk berunding dengan segelintir ahli parlimen dari UMNO untuk bersama mereka. Tapi semuanya ditolak mentah-mentah kerana ahli parlimen UMNO lebih bermaruah dan berkredibiliti, katanya dalam satu kenyataan pada Selasa. Abdul Halim mendakwa Perikatan Nasional kini semakin cemas kerana akan ada lagi ahli parlimen mereka akan beralih sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Madani. Jadi saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang terkini yang mengejutkan kita apabila pemimpin UMNO Johor ini mengatakan bahawa PN makin cemas kerana akan ada lagi, dengan tanda yang sangat jelas, akan ada lagi ahli parlimen mereka yang beralih sokongan. Bagi saya, kata Abdul Halim, keputusan 5 ahli parlimen Perikatan Nasional menyokong Perdana Menteri itu adalah satu tindakan berjiwa besar. Mereka sanggup ketepikan ego, perbezaan parti serta ideologi demi memastikan peruntukan untuk parlimen dan rakyat yang mengundi mereka terjamin. Oleh itu, apabila Barisan Nasional BN tewas di PRK Kemaman, saya berlapang dada kerana Perikatan Nasional hanya menang 1 kerusi, tapi sudah hilang sokongan 5 kerusi lain. Jadi, langkah ke Putrajaya mereka ibarat angan-angan mat jenin sajalah, ujarnya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Isu paling hangat pada pagi ini ialah, benarkah Dr. Agus akan ditangkap? Itu yang gempar pagi ini. Tapi beberapa jam selepas isu kegemparan ini menular di mana-mana, kononnya Dr. Agus ditangkap, akhirnya Ketua Polis Negara bersuara buka cerita. Ketua Polis Negara kata, sama ada Dr. Agus ditangkap atau tidak, ianya bergantung pada bukti. Keputusan jika ada tangkapan akan dibuat terhadap bekas Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Masyarakat JKOM, Muhammad Agus Yusof, atau tidak, bergantung kepada siasatan polis
untuk mendapatkan bukti-bukti, kata Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein. Menurutnya, polis masih menjalankan siasatan membabitkan Agus dan pegawai Jekum Abdul Wahab Abdul Qadir Jailani. Ini antara lain termasuk mendapatkan laporan teknikal daripada agensi kawal selia dan syarikat telekomunikasi. PDRM akan memanggil siapa saja yang boleh membantu siasatan. Keputusan sama ada tangkapan akan dibuat terhadap Datu Dr. Agus atau tidak bergantung kepada siasatan. Pada peringkat ini, pihak polis masih lagi menjalankan siasatan untuk mendapatkan bukti-bukti yang material kepada keterangan dan dakwaan yang dibuat, katanya dalam message teks. Razaruddin mengulas demikian ketika dihubungi oleh Malaysia Kini untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai kes tersebut. Tambahnya, kertas siasatan telah dirujuk ke Pejabat Peguam Negara pada Jumaat lalu dan sejak itu, beberapa arahan telah diberikan bagi melengkapkan siasatan. Polis menjangkakan untuk menyerahkan semula kertas itu sejurus selepas mereka melengkapkan arahan, termasuk mendapatkan laporan daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Dia juga memberi jaminan kepada orang ramai bahawa siasatan bertujuan mencari kebenaran dan keadilan kepada Agus dan Wahab. Minggu lalu, Wahab, 33 tahun yang menjadi tumpuan kontroversi berhubung rakaman video tular itu mendakwa bahawa dia diganggu secara seksual oleh Agus. Dakwaan terbaru itu dikongsi oleh Wahab pada 17 November lalu ketika sidang media bersama Agus untuk menjelaskan mengenai kandungan video tersebut. Dakwaan terbaru itu sebenarnya tidak dimasukkan, tidak dikongsi oleh Wahab pada 17 November lalu ketika sidang media bersama Agus untuk menjelaskan mengenai kandungan video tersebut. Video itu memaparkan dua lelaki terlibat dalam perbualan luca, tetapi Wahab semasa sidang video media tersebut mendakwa bahawa video asal yang dirakamnya tidak mempunyai audio. Pada sidang media itu, Wahab mendakwa dia dijadikan kambing hitam bagi memerangkap bekas orang atasannya itu untuk tujuan tertentu. Walau bagaimanapun, minggu lalu Wahab hadir bersama peguamnya Faizal Abdul Rahman ke Ibu Pejabat Polis IPD Kajang dan membuat laporan polis. Katanya, tindakan itu bagi membersihkan namanya dalam isu rakaman video perbualan luca. Susulan itu, Razaruddin dilapor mengesahkan polis telah membuka siasatan berasingan mengikut Seksyen 354 Kanun Keseksaan kerana keterlaluan dan Seksyen 377D bagi kesalahan melakukan perbuatan tidak senonoh. Saudara-saudara sekalian, itulah dia perkara ataupun keputusan cerita daripada Ketua Polis Negara. Beberapa komen daripada netizen amatlah mengejutkan kita semua. Ramai yang tak percaya, ramai juga yang percaya, dan ramai juga yang macam-macam lah komen dorang ni. Kamu bacalah sendiri di dalam ruangan sabudin.com. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.